Baru nampak sebab dia punya restroom ataupun ni dia tinggi sikit. Jadi saya rasa saya pun selesa untuk berdiri, insya-Allah. Okey. Tak apa, kita berdiri ya. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sama-sama ya, muslimat sekalian, dan ada sebahagian sedikit kecil, sebahagian sedikit kecil ada lelaki di kalangan tentera tu menjaga keselamatan ni, insya-Allah berada di atas sana. Okey, sama-sama kita membacakan, kita berzikir. Kemudian kita sama-sama selepas zikrullah tu kita selawat ke atas Nabi. Sekejap je kita ambil masa. Kemudian insya-Allah kita mulakan dengan sama-sama memulakan sekali lagi dengan bacaan Al-Fatihah. Dan sebelum itu mungkin ada di kalangan kita yang masuk masjid tadi belum memulakan dengan doa masuk masjid. Kadang-kadang tu terlupa sebab ia bukan jadi kebiasaan kan. Jadi kita sama-sama baca doa masuk masjid dulu. Ini belum mula lagi ni, saya belum bagi salam lagi kan. Ini mukadimah sebelum kita mula. Jadi sama-sama baca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Bukakanlah bagiku pintu kebahagiaan, pintu rezeki, pintu pengampunan, pintu kasih sayang. Dan bukakanlah ya Allah pintu-pintu syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma maksudnya ya Allah. Allahumma aftahli, ya Allah bukakanlah li bagiku. Abwab dia adalah perkataan jamak. Maksudnya perkataan plural. Betul kan? Plural tu banyak kan? Perkataan jamak dari babun. Babun satu pintu. Bila sebut abwab, pintu-pintu. Abwabur rahmah, pintu-pintu rahmatmu. Masya Allah. Pintu-pintu kebaikanmu. Pintu segala yang kita perlu dan yang kita mahu di dunia dan juga di akhirat. Dan mungkin ramai juga yang belum membaca, yang belum berniat iktikaf. Kita masuk rumah Allah, masuk masjid, rugi sangat kalau kita tidak berniat iktikaf. Kenapa? Ya, boleh tak nak guna mic tu? Saya rasa mic tu lagi sedap. Oh. Yang ni? Yang ni dia tak apa. Okey. Subhanallah. Okey. Dia bukan apa, mic ni memang selesa. Cuma kita asyik nak betulkan sebab bila dia jauh, dia jatuh-jatuh. Belum bergerak ceramah bersungguh lagi kan. Okey. Okey, subhanallah. Niat iktikaf ya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Pahala i'tikaf ni dalam sebuah hadis Nabi, barang siapa yang beriktikaf satu hari, maka Allah akan menjarakkan antara dirinya dengan neraka 3 parit. Ini bukan parit saiz belakang rumah kita ni, bukan parit kat kampung ni. Nabi jelaskan setiap satu parit jaraknya antara timur dan barat. Maksudnya hujung bumi ke hujung bumi. Itu satu parit. Tapi siapa yang beriktikaf akan diberikan pahala umpama
Dan amalan itikaf itu sendiri menjarakkan dia dengan neraka 3 parit. Dan setiap satu parit itu ukurannya adalah antara timur dan barat. Mungkin kita tak pernah dapat seumur hidup kita nak itikaf 1 hari 1 malam. Bagi lelaki mungkin pernah. Bila bulan Ramadan, hujung-hujung memang ada kempen untuk itikaf tidur di masjid. Tapi perempuan dengan komitmen dengan sekian-sekian susah. Tapi ada orang buat bila pergi umrah atau haji. Dia itikaf di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Dia hanya keluar bila ada keperluan saja. Dia juga bawa bekal. Mungkin keperluan tertentu saja terdesak baru dia keluar. Seumur hidup dapat sekali, sehari pun jadilah. Tapi mudah-mudahan walaupun sekejap kita itikaf 2 jam lebih kurang ni, mudah-mudahan Allah tetap berikan kita bahagian daripada jarakkan kita daripada neraka Allah, insya-Allah. Jadi 2 basic bila kita masuk rumah Allah, adabnya adalah 3 lah basic. Pertama, melangkah kaki kanan. Kedua, baca doa. Itu doa daripada hadis Nabi, daripada Nabi tu. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kaki kita dilihat melangkah masuk ke dalam rumah Allah, tapi sebenarnya sedang melangkah masuk dalam rahmat Allah. Melangkah masuk dalam pintu-pintu kebaikan, bukan pintu masjid. Itu zahir, tapi hakikatnya kita sedang melangkah masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, niat iktikaf. Kalau kita terlupa nak niat iktikaf, kita dah angkat takbir solat sunat, tahiyatul masjid ke apa ke, kita boleh berniat iktikaf waktu solat. Ini mazhab Syafi'i kita. Dan mazhab lain juga. Maksudnya betapa pentingnya berniat iktikaf. Kadang bila dah solat, dah baca Fatihah baru teringat. Kita masuk terburu-buru sebab imam dah start solat. Kita pun kelang kabut, kaki kanan kiri pun tak perasan, doa pun tak baca, tapi bila solat baru teringat. Masuk tadi kaki kanan kiri tak ingat. Tak baca doa, lepas tu tak niat iktikaf. So masa tu boleh niat iktikaf. Sebab niat ni tak perlu lafaz. Janganlah pula baca doa tu. Tapi kalau baca doa tu masa sujud boleh je. Masa sujud itu waktu berdoa. Waktu tahiyat, waktu berdoa juga selepas innaka hamidum majid. Kalau waktu rukuk itu waktunya kita zikir. Dan juga ada doa. Nabi pernah berdoa ketika rukuk. Dekat dengan Nabi nak mati, nak wafat, Nabi ada baca doa yang Nabi tak pernah baca sebelumnya. Dan itu antara tanda-tanda Nabi dekat nak dengan kematian. Ketika berdiri, memang ayat Al-Quran. Tidak disarankan berdoa waktu tu. Tapi masa sujud, teringat belum baca doa masuk masjid, boleh je baca doa tu. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Sebab ketika sujud, bukan sujud terakhir saja. Setiap sujud pun kita boleh baca doa. Itu kan waktu mustajab doa. Kita boleh je baca doa mana-mana dalam bahasa Arab daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi. Bahasa Melayu tak boleh lah, batal solat. Macam ceramah dah ni kan. Ini mukadimah sebelum start ceramah. Kita belum mula lagi dengan beri salam. Jadi kita dah niat tu semua. Kita baca Al-Fatihah sama-sama dengan suara yang jelas dan kuat. Boleh ya? Masya Allah. Tak apa. Okey, sebenarnya berdiri semangat sikit dah lagi depan tentera ni kan. Di kalangan gagah perkasa kuat semangat ni. Masya Allah. Okey, kita baca sama-sama ya dengan suara yang jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Kuat lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Zikir last kita memuji Allah di rumah Allah ini sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka, ya Allah bukakanlah bagi kami hikmahmu ya Allah. Wansyur alaina min khazaini rahmatika, dan limpahkanlah daripadamu buat kami ya Allah rahmatmu ya Allah. Wansyur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Boleh tak bagi senyuman paling manis? Bagi, saya nak tengok senyuman paling manis. Sebab ada yang muka ketat, masam, macam baru nak start macam dah tak puas hati dengan saya ni. Kan? Senyum-senyum paling manis. Ke ada yang datang sebab terpaksa ni? Kena paksa ya? Masya Allah. Okey. Dah senyum manis pada saya, lega. Rupanya boleh senyum. Masya Allah. Sekarang tolong senyum paling manis pada orang sebelah kiri kanan. Tengok mata, senyum sambil tengok mata. Jangan tengok saya, tengok mata. Jangan laju sangat. Kena mata bertentang mata, lepas tu senyum. Lepas tu cakap dekat orang sebelah, saya, I love you so much lillahi ta'ala. Saya sayang awak kerana Allah. Tengok tak buat, tak buat. Siapa yang tak buat, malaikat catat, malaikat tengok. Gitu, masa kecil kan. Sikit-sikit malaikat. Bila besar tak ada dah sebut malaikat. Malaikat tengok, malaikat catat siapa tak buat. Okey, ada yang tak buat lagi, sekali lagi, tengok mata dan cakap, senyum, saya sayang awak kerana Allah. Buat sekarang? Dah buat ke? Macam tak berapa ikhlas je, laju sangat. Jangan laju sangat. Peluk. Sekarang peluk. Peluk sikit kawan tu. Peluk. Sikit je yang peluk ya. Biasa saya, askar dia tak boleh Dia kena steady ya. Sebab dia askar. Masya Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah yang maha terpuji daripada segala kekurangan. Allah yang maha suci daripada segala kesilapan. Allah maha suci daripada segala yang mensyirikkannya.
Dan moga-moga dengan perkataan subhanallah yang kita sebut maha suci Allah, Allah sucikan hati kita. Allah bersihkan hati kita daripada karat-karat dosa. Allah bersihkan hati kita daripada mensyirikkan Allah dalam sedar ataupun tidak. Allah bersihkan pemikiran kita, kita mempunyai pemikiran yang jernih, yang bersih, yang baik. Memandang orang dengan kebaikan. Tidak mencari-cari keburukan walaupun jelas nampak keburukan. Mencari-cari kebaikan walaupun tak nampak kebaikan. Sebab itu bila kita sebut subhanallah, maha suci Allah, lepas solat kan kita baca zikir itu 33 kali. Tak ramai yang melazimi zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali lepas solat. Tak ramai yang melazimi. Ramai lepas semayang bergegas, cepat-cepat, kelang kabut, kalut. Kitalah orang paling sibuk dalam dunia ni. Padahalnya kita tak atur masa solat dengan baik. Kita solat hujung waktu. Kita solat di antara waktu-waktu yang sibuk. Padahal ada waktu yang lapang sebelumnya. Kita tak buat betul-betul tentang suatu perkara yang paling penting dalam hidup. Ramai orang menjadikan cari rezeki itu perkara paling utama. Memang betul. Bahkan ia adalah satu ibadah. Orang bisnes bersungguh-sungguhlah. Plan itu, plan ini, usaha itu, usaha ini. Macam-macam semua teknik marketing dia buat. Semua cara dia buat untuk capai matlamat sales dia. Samalah juga orang yang bekerja, buat sehabis baik. Naik pangkat, dapat arahan daripada orang atasan, buat sehabis baik. Tetapi ada satu perintah daripada yang lebih atas, daripada segala yang atas, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah solat. Perintah solat. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang bermaksud, dirikanlah solat, sempurnakanlah solatmu. Allah kata, dirikan solat. Bukan kamu yang memberi rizki, bukan kamu yang menentukan rizki, kamilah yang beri rizki kepadamu. Sebab itu kita takkan jumpa orang yang jaga solat, menyempurnakan solat, pelihara lagi solat di awal waktu, cuba solat sehabis baik, yang akan ada masalah dengan rizki, yang ada masalah dengan kewangan. Kita takkan jumpa. Ada yang solat tapi sentiasa sempit, hutang banyak, hidup susah hati. Dia bukan pada tak solat ataupun tidak. Boleh jadi dia mengambil mudah, dan boleh jadi dia tidak berusaha untuk menyempurnakan solatnya. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dihormati, yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ucap terlebih dahulu terima kasih kepada pihak penganjur Biro Muslimat Masjid Khalid bin Al-Walid Kuala Lumpur. Dan saya baru tahu secara detail, bukanlah detail sangat, masjid ini di bawah MINDEF, Ministry of Defence, Kementerian Pertahanan. Sebab itu ramai di kalangan para askar. Betul askar ya? Askar tentera darat ya? Ke tak panggil askar? Campur. Ya, tentera darat di kalangan wanita dan tentera darat di kalangan lelaki. Yang bawah ni mendarat, atas tu okey, siap babai tu masya-Allah. Okey, layanlah layan. Gitu. Biasa perempuan je babai ya, tuan-tuan. Rupanya tentera darat ni dalam hati ada taman. Gitu. Subhanallah. Dan dijemput juga terbuka kepada orang awam. Tapi orang perempuan, dia punya gagah perkasa. Kalau tanya dia bebas, semua macam tentera belaka. Kan? Semangat, suara kuat. Kan dia orang bebas, suara perlahan. Tiba-tiba boleh kuat, boleh gagah. Macam tu. Masya Allah. Terima kasih banyak. Masjid ini di bawah kelolaan MINDEF. Tadi saya siap buat video, sangat cantik kan? Ada pokok-pokok, ada gazebo, bilik tetamu pun sangat hebat. Mereka menunjukkan gerak kerja yang terlatih dalam tentera tu, disiplinnya, kemasnya, bersihnya, tepatnya, macam-macam lah SOP-nya. Dia terjemahkan juga dalam pengurusan masjid ini. Dan Khalid bin Al-Walid adalah panglima tentera Islam antara yang terhebat. Macam-macam cerita Khalid bin Al-Walid ni. Masya Allah. Mudah-mudahan tentera-tentera lelaki berada di atas, tentera perempuan dan tentera di rumah. Sebab kitalah yang menjaga keselamatan keluarga. Betul tak para wanita sekalian? Kau orang perempuan semua menteri dia ambil kan?
Menteri Pertahanan, Menteri Perpaduan, Menteri Kewangan, Menteri Alam Sekitar, Menteri Makan Minum, Menteri Jalan-Jalan, Menteri Shopping lagi. Pendidikan. Apa lagi? Hak ehwal wanita, hak ehwal lelaki pun kita jadi menteri juga. Menteri Kebersihan tu alam sekitar lah. Semua menteri perpaduan tu bergaduh anak apa semua kita lah yang baik kan. Perdana Menteri itulah dia lelaki kan. Dia tengok ya kan. Kadang rasa nak ambil gad kan jawatan Perdana Menteri tu. Okey, subhanallah. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat, terima kasih ya kepada penganjur Biro Muslimat Masjid Khalid bin Al-Walid. Terima kasih kepada MC. Tengok tentera jadi MC laju kan. Macam peluru. Okey. Sarjan Nur Amalin binti Abdul Karim, pembaca doa, iaitu Sarjan Nur Diana binti Syamsuddin. Okey, antara tetamu kehormat kita iaitu Lieutenant Colonel Nur Hayati binti Muhammad Yusof. Mana dah lieutenant kita tadi? Ada. Subhanallah. Saya kan tengok comel macam baju budak sekolah kan dia orang pakai. Yang baju warna hijau ni. Semua warna hijau tapi dia seragam bagi kagal. Kod agama tentera. Jadi dia pakai baju kurung cotton tu kan, yang baju kurung tu macam seragam sekolah menengah kan. Saya rasa adalah sekolah yang pakai warna macam ni. Jadi selalulah nampak muda, macam awet muda. Orang tengok dia daripada belakang, budak sekolah, jalan terkedek-kedek, tengok depan, oh mak budak. Gitu. Jadi subhanallah indah sekali pakaiannya, samalah yang hijau-hijau semua ni kan. Okey. Beliau merupakan pegawai staf 2 agama markas dan juga biro muslimat bagi masjid ini. Datin-datin, datuk-datuk, pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai kiri, ada kiri tak? Puan-puan pegawai seri-seri kandi muslimat yang hadir semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Tajuk kita ialah Istiqamah demi hijrah. Istiqamah demi hijrah. Selalu orang jumpa saya, orang perempuan lah, dia akan minta, Ustazah, apa amalan untuk istiqamah? Ustazah, macam mana nak istiqamah? Lepas tu kalau saya tanya, apa itu istiqamah? Pun ramai tak boleh jawab. Istiqamah tu apa? Berkekalan, konsisten, sentiasa buat, kekal, berterusan. Semua boleh jawab. Bijak semuanya. Masya Allah. Betul-betul. Betul lah tu. Tetapi bila kita merujuk kepada yang definisi oleh alim ulama, kita akan lebih tenang bila kita faham apa maksud istiqamah. Sebab apa? Kita ni selalu rasa kita ni tak istiqamah, dan kita susah hatilah sangat. Sebab apa? Kita belajar satu zikir, seminggu je kita beramal, lepas tu tak zikir dah. Sebab dah dengar ceramah daripada lain, dia dah ajar zikir lain, tukar zikir lain. Ada 20 zikir yang kita belajar, 20 tak istiqamah. Sekejap buat time ujian, lepas tu Google, oh betul lah beramal dengan ni, buat ujian diangkat, lupa, lepas tu datang ujian cari lagi zikir lain. Subhanallah. Sekarang kita akan tengok definisi maksud istiqamah. Dari sudut istilah bahasa Arab, maksudnya adalah berdiri tegak, lurus dan konsisten. Maksudnya dia sharp, lurus, benar, kemudian konsisten. Baik, mana istiqamah daripada khulafa ar-rasyidin dan para ulama? Apa maksud istiqamah daripada para khalifah? Bila sebut khalifah ar-rasyidin daripada Abu Bakar, apa maksud istiqamah? Daripada Saidina Umar, apa maksud istiqamah? Daripada Saidina Uthman bin Affan, apa maksud istiqamah? Hari ini kita akan dengar apa definisi maksud istiqamah daripada khalifah. Bukan daripada saya, bukan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengertian daripada para wali Allah. Sahabat Nabi ni semua wali Allah. Mereka semua alim ulama. Mereka juga pemimpin yang terhebat. Dan mereka adalah orang salih, al-muqarrabin, al-muttaqin, orang yang dekat dengan Allah. Mereka ini semua waliullah. Ini wali-wali kabir ni, wali-wali besar semua ni. Mudah-mudahan dengan kita beri perhatian sekejap masuk istiqamah, barulah kita faham. Bila faham, kita akan tenang. Barulah kita tidak push diri kita berlebihan.
tak menghukum diri kita ni tak istiqamah, macam tu lah. Mari kita tengok apa pandangan ataupun definisi istiqamah oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Istiqamah adalah kemurnian tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan siapa pun. Istiqamah bagi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah kemurnian tauhid dan tidak mensyirikkan Allah. Itulah maksud istiqamah. Alhamdulillah sekiranya kita masih ada iman dalam hati kita. Kita yakin tanpa ragu Allah itu Tuhan dan yang maha berkuasa. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita ada 6 rukun iman tu. Beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Tolonglah sambut bagi meriah. Beriman kepada yang ketiga, kita Rasul. Lepas tu beriman kepada kitab. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Yang kelima tu hari kiamat dan perkara-perkara gaib. Beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman apabila berlaku sesuatu dalam dirinya ataupun dalam kehidupannya ataupun pada orang keliling, dia akan cepat redha kerana yakin dan percaya apa yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Qada ketetapan, kadar ketetapan Allah. Dan apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah adalah lebih baik daripada perancangan kita. Adalah lebih baik. Kehendak Allah lebih baik daripada kehendak kita. Perintah Allah lebih baik daripada apa yang kita perintahkan. Kalau apa yang kita suruh, apa yang kita perintah itu berseiring, maka kita mengikut perintah Allah. Okey. Rukun iman. Ini dari segi definisi Sayyidina Abu Bakar. Kemurnian akidah dan tidak mensyirikkan Allah. Ini orang yang istiqamah. Dan dia mati dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seterusnya, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan istiqamah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu. Maksudnya jujur, bertahan dalam satu perintah atau larangan dan tidak berpaling dari yang lain selayaknya. Subhanallah. Sayyidina Uthman bin Affan menyebutkan istiqamah adalah mengikhlaskan amal kepada Allah, melakukan sesuatu hakikatnya kerana Allah dan beribadah kepadanya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pula, 4 khalifah yang terkemuka ni, yang paling utama, istiqamah adalah melaksanakan kewajiban. Subhanallah. Betul tak bila saya kata tadi, bila kita faham definisi istiqamah, kita akan rasa lebih lega dan lebih tenang. Angguk je lah. Angguk. Betul. Angguk. Saya tanya lagi sekali ya. Skemanya ya, jawapannya ya dan angguk. Betul atau tidak, bila kita faham apa yang dimasukkan dengan istiqamah ataupun definisi istiqamah, kita lebih tenang, kita lebih jelas. Ya, angguk. Okey, Masya Allah. Itu kan two-way communication. Jadi kadang-kadang ada orang dia perlu diberitahu. Kadang-kadang kan samalah macam orang lelaki. Dia tak boleh kita harap je dia cakap sayang. Harap tu dah 20 tahun tak cakap juga. Jadi kita tolong bagi tahu dia, abang boleh tak awak cakap I love you pada saya? Cakaplah, cakap. Cakap macam mana dia tanya kan? Sebutlah I love you. I love you. Walaupun dia tak ikhlas tak apalah. Lepas tu baru ikhlas. Sebenarnya kadang bukan dia orang tak ni, dia bukan tak nak, dia tunjukkan melalui perbuatan. Tak gerti nak sebut. Tapi bila kita desak-desak, lepas tu dia boleh sebut. Abang sayang awak. Kan berbunga-bunga hati kita kan? Sebab itu kadang-kadang untuk menghargai, untuk berkomunikasi seperti mana yang kita harap, kita perlu guide dan kita perlu minta. Buat tak apa tebal muka, tak malu minta orang cakap I love you. Tak apa. Yang penting kita dengar. Ini selit ya, menyelit saja ya. Pernah tak minta suami cakap I love you? Bagus. Askar-askar minta selalu. Ya, saya setiap pagi kalau tak cakap, kira macam tak sah lah. Awak belum sebut, awak belum cakap.
Dia pun macam blur. Walaupun dah hari-hari dah cakap blur lagi. Apa? Pasal apa? I love you lah. Cakap I love you. Sebab kadang kita cakap dulu. Dia tinggal tu je. Love you too. Amboi senangnya kerja. Kita nak juga sebut I love you too. Dia kena mula dulu. Gitu. Okey. Muslimat sekalian. Ramai di kalangan kita yang faham istiqamah ni. Betul lah. Konsisten suatu amalan. Tapi yang dia fokus adalah amalan sunat. Ustazah, susahnya nak istiqamah. Setiap hari baca Quran. Baca Quran wajib ke sunat? Sudah. Wajib ke sunat? Sunat. Kalau wajib, bermaksud tak baca Quran, berdosa besar dan buat maksiat. Sunat. Ini bukan saya nak ringankan tentang baca Quran. Ustazah, susahnya nak istiqamah. Saya kata yang susah nak istiqamah, amalan mana? Yelah zikir-zikir tu dengan istighfar, dengan sekian-sekian. Nak istiqamah maksurat payahnya. Saya kata memang amalan sunat yang kita diminta adalah buat sehabis baik, semampu yang boleh. Tapi untuk istiqamah setiap hari, 2 tahun, setahun, kalau itulah nilaian kita, maka kita bukan di kalangan orang istiqamah. Memang ada pasal surut. Ada waktu kita baca Quran setiap kali lepas solat. Lepas dah sehari baca setiap kali lepas solat, esok langsung tak baca. Sebab dah sehari tu kan main lagi kan. Setiap kali lepas solat, satu muka surat. Esok langsung tak baca. Seminggu cuti. Lepas tu buat balik. Masya Allah. Cabaran bila amalan sunat. Tetapi yang disebut oleh 4 khalifah ini semua berkenaan dengan yang wajib. Istiqamah dalam akidah yang benar. Istiqamah dalam perkara yang kewajiban. Istiqamah meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Puan-puan, muslimin, muslimat, boleh tak kita rasa kita ni baik? Boleh tak kita rasa kita baik? Tak boleh. Habis tu nak rasa jahat? Tak juga. Tengah-tengah. Tak baik, tak jahat. Sederhana. Biasa-biasa je. Saya orang biasa. Saya bukan orang baik. Saya orang biasa je. Saya tak jahat, tak baik. Saya tengah-tengah. Masya Allah. Subhanallah. Okey. Saya pun pernah je sebut. Saya pernah tulis, jangan kita rasa kita baik. Sebenarnya macam ni ya. Lebih baik kita rasa kita baik daripada rasa kita jahat. Rasa kita teruk, rasa kita buruk. Maksud rasa tu adalah keinginan. Dan seolahnya bila kita semak diri kita, kita cek-cek segala perintah Allah kita dah buat. InsyaAllah. Apa lagi yang perintah Allah belum buat? Taat suami. Yelah kadang taat, kadang tak. Sebab bukan taat tu dalam total sebagaimana taat pada Allah. Ada perkara yang kita tak ikut, tapi perkara tu perkara harus. Ataupun perkara sunat, bukan perkara wajib. Jadi kita tak boleh terus letak hukum kita ni isteri yang derhaka. Dan bahkan kalau suami cakap kamu isteri derhaka sebab tak ikut apa yang saya suruh, itu boleh tentu jatuh derhaka betul-betul di sisi Allah. Sebab ukurannya bukan perkataan manusia. Apa yang berkait dengan hak isteri ada bahagian dia walaupun suami wajibkan. Tapi ada perkara walaupun suami kata wajib, tapi benda tu harus, isteri masih ada hak. Subhanallah. Okey. Jadi kita ni kena menilai muhasabah diri. Lepas tu kita kata insya-Allah kita orang baik. Bukannya tak tahu ni baik ke jahat ni. Baik ke jahat, baik ke jahat, baik ke jahat. Kita cek dari sudut perintah Allah. Kita cek larangan Allah. Apa maksiat, apa larangan Allah, kita dah tinggal. InsyaAllah di kalangan orang yang soleh. Dia rasa, bukan perasan. Beza. Perasan ni, dia tak ada pun ciri-ciri. Tapi dia perasan dia orang baik. Yang ni dilarang. Dilarang. Orang Terengganu kan, nak jadi KL, patut ada G pun dia buang. Dilarang. Perasan tu yang dilarang. Tapi rasa untuk beri ketenangan, insya-Allah. Muslimat sekalian, anda rasa anda isteri yang baik ke tidak? Oh, masya-Allah. Confident je. Insya-Allah baik. Sekali lagi ya. Muslimat sekalian, anda rasa anda isteri yang baik atau tidak? Masya-Allah, tahniah. Takbir. Allahu akbar.
Bagus. Ini bukan sesi perasan sedunia ni ya. Ini sesi mengiktiraf dan menghargai diri. Subhanallah. Menjadi isteri yang baik itu bukan syarat sempurna. Menjadi ibu yang baik itu bukan syarat sempurna. Berhentilah duduk hukum diri. Ustazah, saya bukan ibu yang baik. Bukan, Ustazah. Saya tak tahulah macam mana. Esok anak-anak saya tuntut saya dekat akhirat kelak. Kenapa puan? Apa berlaku? Kenapa? Anak saya ada yang ni tak semayang, yang ni tak tutup aurat. Hajah dah tegur dah. Hajah didik dia dah. Hajah dah buat yang terbaik. Hajah ibu yang baik. Bukan hasil tu yang menentukan. Usaha tu yang Allah pandang. Tetapi insya-Allah Hajah terus redha dengan ujian anak. Hajah terus berdoa. Allah akan kembalikan anak dan Allah akan makbulkan doa ibu. Ibu doa yang paling mustajab. Walaupun saat mati nak tutup mata belum nampak anak berubah, jangan pernah berputus asa dan bersangka buruk bahawa Allah tak makbulkan doa. Boleh jadi lepas dah meninggal 10 tahun, 20 tahun kita dah kubur, anak baru berubah. Barakah doa yang tidak pernah rasa ragu-ragu. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku sebagaimana sangkaan hamba-hambaku. Bila kita berdoa, kita penuh sangkaan Allah makbulkan, Allah pasti makbulkan. Tapi bila kita berdoa tapi ada ragu-ragu, ya Allah jadikanlah suamiku suami yang soleh. Lepas tu tengok suami duduk berkeruh kat tepi tu kan. Macam tak ada harapan je. Kena cari suami lain. Dah 5 tahun dah doa ni. Sama perangai. Mungkin suami soleh di tempat lain kot. Bukan dalam bilik ni. Dia fikir macam tu pula. Rupanya doa tak makbul sebab ada sangkaan doa tu tak diterima. Ada ragu-ragu. Tapi bila doa dan tak ada ragu sedikit pun bahawa Allah akan ubah suami, Allah akan hijrahkan keluarga kita, anak-anak, Allah pasti makbulkan. Itu firman Allah, janji Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni inni qarib. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku pasti memakbulkan doa ataupun permintaan rayuan hambaku apabila dia meminta. Falyastajibu li, maka berimanlah. Taatlah perintahku, wal yu'minu bi, beriman, yakin kepadaku. Syarat doa nak makbul ada 2 dalam firman Allah. Allah sebut dulu, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentangku, katakan aku sangat dekat dengan dia. Dalam hadis kudusi, Allah menyatakan aku sangat dekat dengan hambaku melebihi daripada urat leher. Urat leher. Kenapa urat leher? Ini nyawa kita. Ini nadi utama. Kalau ditoreh leher, putus urat nadi, memang confirm mati. Tak boleh diselamatkan sebab pendarahan tanpa henti. Tak boleh dihentikan pendarahan yang urat ni putus. Tapi kalau urat nadi di tangan putus, boleh lagi. Tangan putus pun boleh hidup lagi. Kaki putus, nadi kan banyak. Tapi kalau nadi di leher, itu nyawa, kita lebih dekat daripada nyawa kita. Allah sangat dekat. Allah sangat mendengar. Allah mendengar sampai suara hati. Allah melihat apa, Allah tahu apa yang kita fikir. Kalau kita ada ragu pada Allah, Allah tahu apa yang kita ragukan. Subhanallah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka taatilah perintahku dan beriman, yakin, percaya kepadaku. Allah beri 2 syarat untuk doa makbul. Subhanallah. Allahu Akbar. Doa pada anak. Walaupun nampak anak tu macam tak bercerdik lagi kan. Mungkin sel-sel otak belum berhubung. Kan Elan tu kan. Elan susu. Sel-sel otak berhubung. Bila pada waktunya. Muslimat, masa sekolah rendah dulu semua bijak ke belaka? Oh, bijak dah. Ada orang masa sekolah rendah dia biasa-biasa. Sekolah menengah, cemerlang, asyik nombor 1. Lepas tu bila universiti, biasa-biasa. Lepas tu bijak balik bila kahwin. Orang perempuan lepas kahwin memang bijak. Dia memang tak boleh lah ditipu oleh suami dia. Bang, kenapa balik lambat? Macam biasa. Saya dah check waste tadi. Patutnya awak dah sampai 10 minit. Tak ada jam-jam apa, saya dah check dah. Oh, contohlah je. Maksudnya tak bolehlah nak kelentong. Dia punya teliti, dia punya soal jawab lebih daripada polis lagi.
Subhanallah, muslimat sekalian. Jadi kita faham sekarang maksud istiqamah. Apa maksud istiqamah? Tak apa, tak payah jawab, saya tolong jawab lagi ya. Istiqamah ialah konsisten ataupun berterusan dalam perkara-perkara yang wajib. Ketulusan ataupun kemunian akidah. Jadi dalam perkara sunat, kalau kita tak mampu nak buat setiap hari sama, tak mampu istiqamah sedekah subuh, tak payahlah sampai menangis beria-ria. Sebab ramai yang menangis jumpa saya, ustaz, susahnya nak istiqamah. Bila saya tanya, istiqamah amalan sunat. Dan amalan sunat ini tidak dihukum ataupun tak dikira kita ni teruk bila kita tak mampu nak konsisten setiap hari sepanjang setahun, sepanjang 2 tahun. Tapi jika kita mampu istiqamah dalam amalan sunat, maka makam kita naik. Jadi makam al-muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi makam al-muqarrabin, orang yang sangat dekat dengan Allah. Sebab apa? Mentaati perintah Allah itu adalah sifat hamba. Tetapi melakukan amalan sunat itu sifat pencinta. Sampai tahap mencintai Allah, sampai amalan sunat kita jadi wajib. Tapi sekadar buat yang wajib itu hamba. Itu pun dah mencukupi keperluan untuk kita insya-Allah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saya tanya soalan lagi sekali tadi. Wanita sekalian, rasa-rasa kita ni perempuan yang baik atau tidak? Baik. Rasa-rasa kita ni ibu yang baik ke tidak? Kita isteri yang baik atau tidak? Rasa-rasa suami kita suami yang baik ke tidak? Alhamdulillah. Ingatkan tak nak jawab bagian suami tu kan? Baik, baik. Subhanallah. Bila kita tengok, kita rasa dia baik, kita lihat dia baik, dia pun akan lihat kita baik. Tapi kita asyik tengok kekurangan, asyik buat perbandingan, perkara yang sama berlaku pada diri kita walaupun dia tak cakap. Rasa susah hati, rasa gelisah tu akan datang kepada hati kita. Anak kita, rasanya anak-anak kita baik ke tidak? Baik. Kawan-kawan kita baik ke tidak? Baik. Bos-bos kita baik ke tidak? Baik. Tu paling perlahan. Subhanallah, Allahu Akbar. InsyaAllah, kita bukan hanya rasa kita baik, kita rasa semua orang baik. Itu ada satu doa. Subhanallah, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, adakah rasa menyesal? Rasa. Belum cakap, rasa. Rasa menyesal itu satu taubat? Nabi jawab, ya. Kamu rasa menyesal? Lepas ngumpat ni sedap kan? Masa ngumpat sedap. Lepas ngumpat tu rasa macam, hai, rasa nyesal. Betul tak mengumpat sedap? Tak berani nak jawab, Ustazah. Walaupun ya. Mengumpat ni, kita bercakap buruk hal orang lah. Cakap baik tak panggil mengumpat. Itu memuji orang di belakangnya. Mengumpat ni perkara yang buruk. Bila kita berkata buruk tentang orang, ketika itu kita rasa kita lebih baik daripada orang yang kita ngumpat tu. Dan kita merasakan bahawasanya kelebihan yang ada pada kita tu tak ada pada orang. Contohlah, simple je. Bang, untung awak kan? Apa? Dapat isi rajin macam saya? Contohlah kan. Memang saya syukur dapat isi rajin. Awak ingat tak itu masa balik rumah kakak ipar? Nak bandingkan dengan kakak ipar, contohlah kan. Ingat tak? Yalah. Contohlah ya, contoh. Dia bagi contoh buruk orang lain, tanpa sedar dia sembang ngompat nak naikkan diri dia. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Tengok cerita ke, tengok orang keliling ke, tengok kat pejabat ke. Abang, hari ni alhamdulillah saya buat kerja non-stop. Tapi rakan sekerja tu kan, bla 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 bla, asyik main telefon je. Memang tak bagus pun main telefon waktu kerja. Memang hukumnya boleh jatuh berdosa kalau dia tak laksanakan tanggungjawab sebab dia main telefon. Tetapi untuk kita memuji diri kita, mengangkat diri kita, bukan dengan menghina ataupun menyebut tentang dosa kesalahan orang lain. Tapi kalau kita nak sebut, insya-Allah saya tak buat apa yang sekian-sekian, untuk muhasabah diri tak apa. Mengumpat ni satu perkara yang sangat susah untuk ditinggalkan. Mungkin kalau tak jumpa orang hari tu kita tak ngumpat. Tapi bila jumpa dah borak, dah ni luah-luah perasaan, berkata, kadang tersalah cakap buruk tentang suami,
kadang tentang adik-beradik, kumpul adik-beradik. Allahu Akbar. Kita akan rasa menyesal. Nabi ditanya, adakah rasa menyesal itu dikira mohon taubat? Nabi kata, ya. Perasaan menyesali apa yang kita buat, baru rasa. Belum sebut astagfirullah, belum lagi sebut, ya Allah aku bertaubat kepadamu, aku mau ampun dosa mengumpat, dosa sekian-sekian. Belum sebut, tapi rasa menyesal. Tetapi rasa saja tak cukup, kita kena susuli dengan istighfar, mohon taubat dengan Allah dan meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi pentingnya ambil kira rasa ni, rasa suami baik, rasa anak baik, tengok anak, ya Allah sejuk hati. Rasa anak kita tu baik, ia menjadi satu doa. Rasa kita adalah kakak yang baik. Rasanya saya ni kakak yang baik. Rasa-rasalah saya insya-Allah kakak yang baik. Kita pun nilaikan diri kita. Apa yang kita buat pada adik? Nasihat, adik-adik yang susah tolong, tak menyakiti hati adik-beradik dengan perkataan. InsyaAllah saya rasa saya adalah saudara yang baik kepada adik-beradik. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, muslimat sekalian. Kita pergi kembali kepada tajuk kita, iaitu istiqamah dalam hijrah. Boleh teruskan tak ni? Ada 2 jam lagi ni. Oh, terus tak boleh ya? Berapa minit lagi kita ada masa? Bismillah. $15 minit saja lagi. 11.45 saya diberi waktu. Okey. Istiqamah dalam hijrah. Hijrah ni, bila sebut tadi definisi istiqamah, sekarang definisi hijrah. Hijrah dari sudut bahasa perpindahan. Dan dari sudut istilah ataupun untuk yang kita nak bincangkan ini, perpindahan hijrah. Hijrah fizikal, pindah tempat duduk, pindah rumah, pindah tempat kerja, pindah negeri ke negeri. Perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah, itu dari sudut fizikal. Hijrah hati, hijrah lidah, hijrah mata, hijrah telinga, hijrah emosi. Subhanallah. Hari ni dah berhijrah belum? Dah. Daripada rumah ke masjid, Ustazah. Betul lah tu. Fizikal dah berhijrah. Sekarang apa yang sedang berlaku? Hijrah apa sedang berlaku selain daripada hijrah tu? Hijrah telinga, sedang mendengar ilmu Allah. Hijrah tubuh badan berada di rumah Allah. Hijrah hati, ikhlas kepada Allah. Sekarang yang paling utama dalam banyak-banyak hijrah apa? Hijrah apa yang paling utama, muslimat? Hijrah hati. Hijrah hati. Jadi saya nak baca hadis ni, sahabat-sahabat semua ikut, muslimat, semua muslimin di atas boleh ikut sama-sama ya. Ini adalah hadis yang disebut sebagai kepala hadis. Banyak kitab-kitab hadis dimulakan dengan hadis ini. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis 40 Imam Nawawi, himpunan kitab-kitab hadis mesti dimulakan dengan hadis ini. Para ulama kata daripada hadis ini terbit 70 hukum hakam fiqh. Dan daripada hadis ini juga terbitnya berkembangnya ilmu-ilmu tasawuf, bab fiqh ni bab ibadah dan ilmu akidah. Saya baca, sahabat-sahabat semua ikut, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan suara ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila
ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa dengar hadis ni kan? Biasa. Yang biasa dengar yang depan tu je, innamal a'malu binniyat. Sebenarnya hadis tu itulah hadis penuhnya, panjang. Hadis ini Nabi lafazkan sebab wurudul hadis berkaitan dengan peristiwa hijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi isi kandungan hadis ini ia merangkumi hijrah yang keseluruhan. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Setiap amalan sama ada dapat pahala ataupun tak dapat, ataupun dapat dosa, ia terkait dengan apa yang terkandung di dalam hati ketika kita beramal. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu berdasarkan apa yang dia niat. Barang siapa yang melakukan hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ini maksud hadis tadi ya. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia, habuan dunia yang dia harapkan, ataupun kerana wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah untuk tujuan tersebut. Subhanallah. Kerana pada ketika itu ada sahabat yang melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah kerana dunia. Mereka melihat Madinah peluang perniagaan lebih besar. Madinah nanti tanaman-tanaman lebih subur. Dia lihat dari sudut, okey nak ikut hijrah Nabi tetapi untuk tujuan dunia. Dan ada yang ikut serta perhijrahan Nabi sebab kekasih hatinya berada di Madinah. Okey, dia hijrah sebab nak nikah dengan wanita. Namun, siapa yang memang hijrahnya untuk Allah dan Rasulullah, terselit niat, okey, memang untuk Allah dan Rasulullah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan perniagaan yang sudah kukuh di Mekah, meninggalkan keluarga untuk Allah dan Rasulullah, dan kebetulan pun ada wanita yang dia suka berada di Madinah, so nanti boleh nikah. Kalau ia datang selepas, okey. Sama juga, hijrah Allah memang kerana Allah, kerana Rasulullah, tetapi ada niat juga, insya-Allah di sana nanti bisnes lebih berkembang, maka ia tetap dapat keduanya. Paling utama dapat Allah dan Rasulnya. Muslimat sekalian, apa tujuan kita datang pada saat ini, datang majlis ilmu ni? Mungkin bila tengok poster, Ustazah Asma lah nak selfie. Allah tahu tak niat kita? Allah pasti tahu. Nak jumpa tengok depan, sama tak dalam video? Sama tak dengan TikTok? Sama ke tak? Sebab biasa kalau orang tengok saya depan, oh, saya ingat Ustazah besar, rupanya kecil je. Tapi hari tu saya jumpa terbalik pun ada. Maksud saya ada jumpa lah, ada 2-3 orang, saya dengan suami ada yang lelaki. Saya ingat Ustazah kecil, rupanya besar. Saya ingat macam kecil, rupanya oh besar juga, tinggi rupanya. Ada juga macam tu. Telefon ni kan kalau tengok yang melebar tu memang nampak kita kembang. Sebenarnya saya normal lah, tak besar tak kecil, normal. Semua pun normal belaka. Biasa orang akan tengok gitu. Kadang tu ada orang kata, oh tengok semua tu teliti sama-sama. Gitu, makcik-makcik Subhanallah. Tetapi marilah sama-sama kita betulkan niat. Sebab betulkan niat ni, kadang kita dah lurus betul niat daripada awal. Tapi kadang-kadang niat tu dibetulkan di pertengahan. Kadang dah hujung baru betulkan niat. Sebab apa? Kita baca hadis tu tadi, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan berdasarkan apa kita niat. Walaupun zahir nampak hadir majlis ilmu, duduk sampai 2 jam, dengar bersungguh-sungguh, tapi niat bukan kerana Allah, bukan kerana Rasulullah, bukan mengharap redha Allah, maka tak dapat pahala. Sebab yang beri pahala Allah, bukan manusia. Yang beri kebaikan Allah, bukan manusia. Manusia tak boleh beri pahala, manusia tak boleh beri dosa, manusia tak boleh beri kebaikan, manusia tak boleh beri mudarat. Sebab itu rugi. Perjalanan jauh, duduk lama, sekian-sekian, rupanya tak dapat pahala. Sebab Allah sedang melihat hati kita. Sebab itu ujian kita bila buat sesuatu, ibadah ke, amal soleh ke, manusia menjadi ujian.
harap pujian, harap balasan, harap manusia ni notis kita ni datang, harap sekian-sekian. Jadi marilah kita membetulkan niat kita. Ya Allah, kami datang ya Allah, saya datang ya Allah ke rumahmu ini ya Allah, mengharapkan redha-Mu ya Allah, mengharapkan pengampunanmu, mengharapkan rizkimu, mengharapkan kasih sayangmu, mengharapkan rahmatmu. Jangan dengar je saya cakap ni, pejam mata semua. Sebab kau tengok saya kan, saya seorang je duduk pasal niat ni. Pejam mata, pasang lebih kurang 5 niat. 5, paling kurang 5. Kita boleh je niat silaturahim, niat nak dapat ilmu, macam-macam niat. 5 niat, 5-5 dapat. Jangan tidur ya, jangan ambil kesempatan. Okey, pejam mata, cuba sebut, ya Allah, aku datang kerana 1, 2, 3, 4, 5. Pasal niat. Okey, boleh buka mata. Nampak tak saya kat depan ni? Nampak? Masya Allah. Takut berada di alam lain terus ya. Nampak? Kenapa perihal niat? Kalau kita dapat faham bab ni je sebelum kita habis bab niat je, tuan-puan sekalian, niat. Kita kan selalu sebut niat hati saya, niat hati saya, betul tak? Betapa pentingnya niat sampai kalau kita solat 4 rakaat, siap surah rakaat pertama kita baca Yasin lagi. Contoh, bukan Yasin pendek tu, sampai habis. Lepas tu rakaat kedua baca surah Al-Kahfi pula. Saya bagi contoh je ya. Masuk kamai lagi lama. Lepas tu dekat tahiyat tu baru teringat. Aku niat tak tadi ya? Macam masa angkat takbir tadi macam tak pasal niat, macam masuk kelang kabut gitu je. Saya nak tanya, sah tak sembahyang? Sah tak ni? Dia yakin yang dia tak niat, dia tak baca niat pun. Tak sah, tak sah. Walaupun kamai lama berdiri, walaupun kamai lagi solat di awal waktu. Tapi sebab tertinggal niat, tak pasang niat, solat tak sah, kena ulang balik. Jadi yang lama-lama tu insya-Allah dapat pahala baca ayat Quran lah, tapi tak dapat pahala solat sebab solat tak sah. Betapa pentingnya perihal niat. Puan-puan, nampak duit tengah jalan, ada RM100. Dah lah 2 hari sebelum gaji, tengah tak ada duit. Nampak RM100 atas jalan. Boleh ambil tak? Tak boleh ambil. Jadi nengok je lah. Tangan yang sama. Ambil duit tu dengan niat nak beri pada pihak orang yang dekat untuk buat pengumuman ke apa ke. Hantarlah ke pihak masjid, kalau jumpa sekarang masjid, hantarlah, tak tahulah, hantarlah mana-mana. Ataupun macam mana nak buat jumpa barang berharga ni, buat pengumuman dulu. Sebenarnya barang berharga, kalaulah kita jumpa, ada hak kepada penjumpa. Penemu. Orang yang jumpa tu. Buat pengumuman, cukup tempoh, dia boleh jadi hak milik kepada orang yang menemuinya. Itu kaedah dari sudut fiqh ada. Hukum hakam barang hilang ataupun barang jumpa. Jumpa emas 1 kilo tengah jalan. Kalau ambil dengan niat terus tak nak ikut cara tu, masa yang sama, waktu yang sama, jadi haram ambil. Sebab awal-awal lagi memang terus tak nak ikut dari segi kaedah fiqh. Tapi kalau ambil dengan niat tadi tu, tangan sama, waktu sama, barang sama, dia terus membezakan perbuatan tersebut halal ataupun haram. Dapat pahala, dapat dosa. Kalau jumpa KFC bucket tu, bucket, betul bucket. Ya, yang family bucket besar. Orang tertinggal lah KFC. So macam mana? Nak tunggu berapa hari ni? Kalau barang yang expired, dia ada tempoh dia. Maksudnya tak ada orang datang, mungkin orang tu dah pergi jauh, jadi boleh makan daripada membazir. Tengok tempoh, kalau melebihi sekian, nanti dah boleh rosak, maka bolehlah. Mungkin dia agihkan. Maka kalau orang tu datang dah lebih dah waktu, maka dia dikira tidak melakukan kesalahan. Ada cara-cara dia, syarat-syarat dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey muslimat, masa dah nak habis ni. Sekarang, wahai para wanita sekalian, marilah kita hijrahkan diri kita menjadi wanita yang lebih baik. Ada hari kita jadi baik, ada hari kurang baik, betul tak? Ada hari jadi isteri yang lembut, ada hari tukar jadi gorila.
Jadi rasa, jadi atromen, fire je, duk fire. Ya, ada wanita 2 hari lepas, 3 hari lepas kot, menangis, teresak-esak. Peluk, Ustazah, tolong doakan saya. Tolong, kenapa? Saya ni isteri yang kasar sangat dengan suami saya. Saya ni selalu tinggikan suara pada suami saya. Saya ni kata-kata saya selalu menyakitkan hati. Saya usaha setiap hari supaya saya tak buat, tetapi saya tak tahu kenapa Ustazah. Saya ni perempuan yang kasar. Sian suami saya. Nangis. Subhanallah. Askar macam mana? Lembut kan askar ni? Ya, nampak je macam walaupun pandai acu senapang, tapi kan. Kalau suami bagi bunga je kan. Subhanallah. Sebab tugasan, karakter, suasana, saya rasa lagi mencabar. Bila kita biasa tegas, keras, apa semua kan. Takut dekat rumah pun bagi arahan macam askar juga. Sekarang juga. Contohlah ya. Okey, abang, tolong buang sampah ya. Sekarang juga. Okey. Sekarang bang, sekarang. Bangun sekarang. Oh, takut. Bukan saya cakap askar macam tu ya. Tak tunggu askar. Ada je wanita yang tak penyabar. Tak beri masa. Dengan anak pun semua. Kalau nak tu, masa tu juga. Subhanallah. Jadi wahai muslimat sekalian, kita setiap hari nak jadi isteri lebih baik, ibu yang lebih baik. Ada hari kita berjaya, ada hari tidak. Sebab kita manusia. Kita manusia biasa, kita bukan malaikat. Dan maafkanlah diri kita dan terus nekat dan berusaha untuk jadi lebih baik. Jadi saya nak kongsikan amalan. Amalan ni ramai yang suka kan. Sebab kalau dengar dah ada kesedaran, lepas tu tak ada amalan, balik tenganga. Bukan tenganga betul-betul ya. Maksudnya tak ada satu benda yang kita nak pegang. Tadi kita mulakan majlis kita dengan apa? Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Betul? Dalam satu hadis Nabi bersabda, ketika peristiwa Isra' Mi'raj, ketika Nabi turun, dalam proses turun daripada selepas jumpa Allah di Mi'raj, jumpa Allah di Sidratul Muntaha, subhanallah, Nabi turun ke langit, langit ke-6 ke langit ke-7 ya. Nabi Ibrahim berada di langit ke berapa? Tak silap saya langit ke-6. Bila bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim pun berkata, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku buat umatmu dan katakanlah kepada umatmu bahawa syurga itu tanahnya subur. Tanahnya subur. Maksudnya kalau tanam apa saja memang hidup, pasti hidup. Memang gebu-gebu lah bunga tu, pokok tu. Tanahnya subur. Dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita tadi tu sedang hijrahkan perkataan tadi tu, lidah kita sedang hijrahkan kalimah tadi tu ditukar menjadi apa? Tanaman syurga. Itu saya bagi contoh, kita hijrahkan lidah kita. Bila kita bercakap, kita zikir, baca Quran, sebenarnya kalimah-kalimah itu sedang dihijrahkan. Dia tidak lagi berada di dunia, tetapi dia sudah berada di syurga. Subhanallah. Kita zikir-zikir, suami tanya, buat apa? Menanam. Oh, menanam apa? Tanaman syurga bang. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman syurga. Orang yang dah ada tanaman di syurga lebih berpotensi untuk bertemu dengan tanamannya di syurga berbanding orang tak menanam. Tak ada pokok di syurga. Tetapi masa kita memuji Allah, ingat hadis yang kita baca tadi. Allah pandang apa masa kita zikir? Allah pandang hati. Kalau anak saya zikir subhanallah laju-laju, saya suruh ulang balik. Dengan ayah-ayah dia pun kena ulang balik. Saya kata kita bukan menghimpun zikir. Kita bukan menghitung zikir. Kita berzikir. Ramai orang, dia nak kejar jumlah tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Bagi isyarat pada anak supaya tepi. Subhanallah, 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 subhanallah.
Subhanallah. Nampak anak nak tadi tu ada lipat kain, lepas tu anak main. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Tak tahulah tu zikrullah atau tidak. Tidak. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu apa yang dia niat. Niat itu di hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pandang zahir kamu. Allah tak pandang luaran kamu. Allah tidak pandang jasad kamu. Allah tidak pandang harta kamu. Allah memandang hati kamu. Subhanallah. Hadis Nabi yang lain tentang zikir ini, saya sebenarnya nak cerita pasal zikir ni je. Kalau balik boleh beramal dengan zikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, ini dah hebat sangat dah, tuan-puan sekalian. Kita akan alami perubahan hidup, ketenangan hati, jiwa lebih kental, hati tak mudah koyak, orang kata hati tisu, lebih positif kalau kita dapat istiqamah dengan zikir. Hadis yang lain, kelebihan zikir ini Nabi sebut apa? Barang siapa setelah solat, dia membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan dia menyudahkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya jadi berapa? 100. 33, 99, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan diampunkan segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis Nabi yang sahih. Muslimat sekalian, hati kita mudah koyak, sikit sensitif, orang kecam sikit sedih, suami tak hargai sedih, kawan-kawan tikam belakang sedih, bawa sampai berminggu-minggu, kecewa, benda dah berlaku 5 tahun yang lepas, tak boleh rawat lagi hati, tak boleh redha lagi. Sebenarnya kelemahan jiwa, kelemahan hati berpunca daripada dosa maksiat yang kita lakukan. Membuatkan hati kita tak mudah untuk memaafkan, tak cepat untuk move on. Kita pergilah ceramah motivasi, pergi buat tip-tip. Rupanya jiwa kita yang lemah asbab dosa kita yang berkarat. Kalau ada besi yang berkarat, kan susah kita nak bersihkan. Kita sental, kita kikis, kita ini nak dapat kilat balik. Kita ni ada dosa yang begitu banyak berkarat ni dalam hati ni. Masa sekolah menengah dah start balik dulu berapa banyak dosa dah kita buat. Ngumpat cikgu, ngumpat kawan-kawan, ngumpat jiran, ngumpat itu, ngumpat ini. Kita dah lupa dah kita ngumpat siapa masa sekolah menengah. Duduk asrama ambil buah gigi orang, ambil ubat, buah gigi tak ubat gigi, shampoo, selipar. Kita ingat benda tu takkan dihitung oleh Allah. Pergi bank, buat balik pen, bank. Dia tengok, ni pen-pen, malah nak pulangkan. Rasa-rasa akan dihitung atau tidak? Sampai Nabi sebut dalam hadis, ada seorang pemuda ada yang terhalang masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia ambil hujung pokok, dahan pokok rumah orang untuk cungkil gigi dia. Padahal kalau bagi tahu pada tuan rumah, saya ambil hujung dahan, hujung yang kering-kering, nak cungkil gigi. Tuan rumah pun kata, ambil lah, tak ada apa. Bukan laku pun kalau jual. Kalau awak tak ambil, saya potong juga. Itu biasa kita akan repih. Baru tengah bagi repih, akan ni. Itu pun akan dihitung oleh Allah di akhirat kelak. Kalau tak minta izin. Sebab itu ada ulama, dia nak berteduh bawah pokok orang pun dia tak berteduh. Sebab takut mengambil hak. Itu kan tuan rumah ada orangnya, ada orang punya pokok tu. So soalannya teduhan bawah pokok tu hak milik tuan pokok tu. Orang-orang soleh, orang yang menjaga, nak berteduh bawah pokok orang pun dia minta kebenaran. Oh, kalau cerita pasal orang-orang warak yang jaga sangat benda-benda macam ni, jauh sangat dengan kita. Yang saya nak sebut, punca segala-galanya tak tenang, resah, gelisah. Ustazah, saya resah gelisah bukan punca saya, punca suami. Suami ni buat masalah, buat hal. Kita akan jumpa ada orang yang suami tu semua perkara buruk ada, tetapi isteri tenang, kuat, positif, dan dia boleh didik anak dengan baik, dan kadang suami belum berubah. Suami belum hijrah, dia dah hijrah dulu, dan dia tak kisah pun walaupun dia baca Al-Mulk, suami tak baca Al-Mulk. Dia baca surah Yasin, suami duk main game. Dia tegur, dia dah buat sahabat baik, selebihnya dia berdoa supaya Allah buka pintu hati dia.
buka pintu hati suami untuk sama-sama hijrah jadi lebih baik. Dan dia berhijrah kerana Allah, bukan kerana mengharap suami berubah. Okey, Nabi sebut apa? Siapa yang baca zikir ini setiap kali lepas salat akan diampunkan seluruh dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Kenapa Nabi bagi tamsilan buih di lautan? Kerana laut tidak pernah berhenti berbuih. Betul atau tidak? Laut sentiasa bergelora tengah laut, ke tepi, ke sentiasa berbuih. Bermaksud kita tak pernah berhenti melakukan dosa. Dan setiap kali kita baca zikir itu antara selang waktu ataupun kita uzur tapi kita tak solat tapi kita baca zikir itu, antara dosa yang kita buat antara zuhur ke asar ke maghrib semua diampunkan oleh Allah. Bayangkan. Dan orang yang beramal dengan zikir ini dia terhalang, pahit nak buat dosa. Ngumpat jadi Allah akan lindung daripada situasi ngumpat. Kalau dulu tengok muka orang tu, cerita apa hari ni? Dia ketua mengumpat kebangsaan. Contohlah. Memang banyak ceritalah dia tu. Tapi kalau dia beramal dengan zikir ni, automatik. Mulut tu Allah berat untuk melakukan dosa. Pahit bila mengumpat. Subhanallah. Dan zikir ini disebut dalam hadis yang lain, Nabi beri ini khusus. Bukan khusus untuk wanita, ini amalan untuk lelaki juga. Cubalah buat malam ni sebelum tidur, kumpul set dengan anak-anak. Suami tak nak kumpul, tak apalah. Belum masa lagi. Jom jumpa jap, kumpul kejap. Anak kita yang kecil, yang darjah, saya ada 7 anak. Tapi 3 orang dah 2 asrama. 4 orang itulah biasa berkumpul sebelum tidur. Walaupun setiap hari kita sibuk, balik rumah, masak, basuh kain, lipat kain. Dengan anak pun buat-buat tengok je. Wow, terbaik. Lepas tu tengok telefon. Maksudnya walaupun kita rasa macam kita tak ada waktu berkualiti, tapi kalau dapat 5 minit sebelum tidur, buat amalan yang Nabi buat sebelum tidur ni, itu adalah satu bonding yang terbaik dan terkuat. Percayalah, anak kita mungkin lupa semua benda yang kita pernah buat pada dia. Tapi kalau kita boleh buat bonding sebelum tidur, dalam waktu yang kakak ngantuk ni, dia akan ingat benda tu sampai bila-bila. Asbab itu menyebabkan doa dia tak pernah putus untuk kita walaupun kita dah mati 20 tahun. Nabi buat apa sebelum tidur? Nabi akan baca 3 kul. Nabi akan tadah tangan. Sayyidatina Aisyah kata Nabi akan merapatkan 2 tangan. Dan Nabi baca 3 kul dan Nabi hembus pada tangan. Dan Nabi akan sapu seluruh tubuh. Seronok buat dengan anak-anak. Buat suami sekali ikut. Suami ni, lelaki yang ada hadir ni, kumpul. Sayang, jom sayang. Betul tak? Askar pagi isi dia sayang kan? Sayang, lepas tu ayang. Tapi orang Terengganu tak boleh panggil ayang. Nanti berkokok. Kok. Sebab ayam, orang Terengganu panggil ayang. Gitu. Lepas tu lama-lama jadi makin pendek, yang. Bila gaduh jadi ang. Gitu kan. Tak apalah, panggil apa pun. Sayang, anak-anak semua kumpul sekejap. 5 minit je. Baca 3 kul. Lepas tu baca ayatul kursi. Itu hadis Nabi. Nabi kata apa? Barang siapa yang ketika dia dah berbaring, tak apalah tak baca masa berbaring, masa duduk pun boleh. Ayatul kursi, dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Takkan diganggu. Kita lemah sebab gangguan syaitan, bisik-bisik. Benda kecil jadi besar, benda ringan jadi berat. Benda simple jadi complicated. Bisikan syaitan hembus dekat awal nafsu kita. Dia dah tahu kelemahan kita emosi, dia main emosi kita. Jadi amalkan surah ayatul kursi sebelum tidur. Dan apa lagi amalan sebelum tidur? Baca zikir Fatimah. Dan sekali lagi kita jumpa apa zikir Fatimah? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Cukup 100 jadi semuanya. Sebelum tidur Allahu Akbar 34 kali. Kan ada kisah, saya rasa semua orang dah pernah dengar lah kisah ni. Sayyidatina Aisyah, dia minta dengan Nabi, wahai ayahandaku, berikanlah aku seorang pembantu. Sayyidatina Fatimah. Puan-puan, wahai wanita sekalian, kalau suami bawa balik padi, mengamuk tak? Bukan beras, padi dia bawa balik. Dia pergi beli kat sawah 1 guni, dia bawa balik, suruh kita masak. Mengamuk tak? Ngamuk lah. Padi, nak kena ketuk-ketuk, nak dapat. Belilah beras. Zaman tu, biji gandum perlu ditumbuk. Tangan Sayyidah Fatimah dah kasar, berdarah. Bila yang tak boleh buka, dikopek-kopek dengan tangan. Angkut air. Sekarang air sampai ke rumah kan. Pusing je keluar. Tapi zaman tersebut nak dapat semua air jauh. Sampai tulang Sayyidah Fatimah ni melekuk.
Angkut air. Sayyidina Ali mana? Sayyidina Ali sibuk dengan pergi perang. Sayyidina Ali antara panglima perang terhebat. Sayyidina Ali dihantar Rasul untuk dakwah, jadi selalu tinggalkan Fatimah dengan anak. Sayyidah Fatimah kita ada 3 anak yang masyhur, Sayyidina Hasan dan Husain. Ada seorang lagi. Kemudian Sayyidah Fatimah juga yang ternak binatang, bagi minum binatang, uruskan rumah tangga. Subhanallah. Jadi Sayyidah Fatimah jumpa ayah bila dengar ada tawanan perang dibawa pulang. Ada tawanan perang di kalangan perempuan. Jadi Sayyidah Fatimah pergi jumpa ayahandanya, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku seorang pembantu. Berilah seorang daripada tawanan perang perempuan itu untuk membantu aku menguruskan kerja-kerja rumah. Lalu Rasulullah cakap apa? Wahai anandaku, balik dulu, nanti ayah datang. Baliklah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Bila waktu petang ke malam, Rasulullah pun pergi bagi salam. Lalu Rasulullah pun bersabda, wahai ananda kesayanganku, maukah kamu aku ajarkan, saya ajarkan, ayah ajarkan satu amalan yang lebih baik daripada pembantu. Lebih baik daripada seorang pembantu. Lalu Nabi pun kata, sebelum tidur bacalah Subhanallah 30 kali, Alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nescaya ia lebih baik daripada seorang pembantu. Suami tak mampu, kita tak mampu nak ambil maid, nak ada pembantu. Bahkan boleh jadi amalan ini, bukan boleh jadi, yakinlah amalan ini sebagaimana Nabi sebut, ia lebih baik daripada pembantu. Pembantu kadang pun sesatkan fikiran juga. Pembantu dia boleh tolong dalam beberapa perkara, tetapi bukan semua. Tetapi bila Allah bantu kita melalui zikir ini sebelum tidur, Allah bagi apa? Mudah urusan kita, uruskan anak. Urusan kerja kita jadi mudah. Urusan perniagaan jadi mudah. Urusan suami jadi mudah. Sebab semua itu diatur dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah buat malam ni. Cuba buat 3 hari berturut-turut. Cuba buat seminggu. Yakin dan percaya memang akan berlaku perubahan dalam kehidupan kita, diri kita dan sekeliling kita. Tak buat, tak rasa. Tak buat, tak percaya, tak apa. Buat je dulu, nanti terkejut dengan hasilnya. Saya ulang lagi sekali. Tak percaya, tak apa. Buat je dulu. Nanti akan terkejut dengan kesan dan hasilnya. InsyaAllah. Jadi, muslimat sekalian, Masya Allah, penutup betul-betul. Sebab tadi tu tergantung sikit. Bila sebut subhanallah, kita terus melintas apa? Apa yang saya cuba praktis dan saya tekankan pada anak-anak. Sebut subhanallah, jangan laju. Subhanallah, subhanallah. Setiap kali sebut, bayangkan maha suci Allah. Dan ketika itu membayangkan Allah sedang menyucikan diri kita daripada penyakit-penyakit hati. Subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah, sucikan Allah daripada perkara syirik. Subhanallah, bersihkan daripada perasaan riak. Subhanallah, minta Allah sucikan dosa-dosa kita. Bila sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah masih hidup, Alhamdulillah ada iman, Alhamdulillah sehat lagi, Alhamdulillah ada suami, Alhamdulillah ada anak, Alhamdulillah nak kahwin dah, Alhamdulillah rezeki, Alhamdulillah ada kawan-kawan yang baik. Contoh Alhamdulillah. Sebenarnya 33 tu, bila kita leka menghitung nikmat Allah, rasa sekejap je. Alhamdulillah, sambil senyum, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai kita tak sedar kita tersenyum. Kan kita sedang puji Allah. Kalau saya puji puan depan ni, cantik lah. Nampak awet muda je. Dia pun confused. Puji ke marah? Muka serius. Bergaya elok. Bagus. Bila puji, muka mesti senyum kan? Cantik lah. Masya Allah, suka tengok. Sehat, cergas. Apa rahsia? Kita kan sedang memuji Allah, tapi muka tu kan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sebab itu bila kita bayangkan nikmat, memang rasa manis sangat bila sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak dimakan sedap, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Habis 33. Kan guna jari je kan? Guna 4 jari ni ulang 2 kali. Tahu kan cara kira dia? 4 tambah 4 kali 4 kan? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kan? 4 kali 4, 16 kan? Lepas tu kita ulang lagi sekali, 16 campur 16? 32. Lepas tu last sekali buat tik sekali. Cukup 33 kali. 33. Tutup. Ke ada orang tak tahu ni? Semua tahu kan cara kira dengan jari kan? So kita auto, kita boleh fokus pada sebutan Alhamdulillah, jari bergerak. Kalau dah biasa. Bila sebut Allahu Akbar, oh waktu ni. Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Allah Akbar, Allah Maha berkuasa. Masa ni saya bayangkan apa? Masalah, ujian. Allah lebih besar pada masalah. Allah lebih besar pada urusan kita. Allah lebih besar pada suami kita. Allah lebih besar pada anak-anak. Allah lebih besar daripada apa yang kita bimbang, apa yang kita takut. Allah Maha berkuasa. Allah Maha sekian-sekian. Bila bayangkan tu, kita rasa macam semangat datang. Kita sedang memuji Allah yang Maha besar, Allah Maha berkuasa. Kita menyandarkan masalah kita kepada Allah yang kita tidak ragu sedikit pun. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan tajuk yang kita bincangkan istiqamah dalam hijrah itu tercapai. Sebab kita bukan nak hijrahkan fizikal saja, hijrahkan hati, nurani, akhlak, nak jadi lebih baik. Dan kita boleh bermula dengan zikrullah. Alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau ada terkasar bahasa. Terima kasih pada penganjur. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami wanita yang salihah, perhiasan dunia yang terindah, bidadari di jannah. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mukhlisina lahuddin, jadikanlah kami orang yang ikhlas dalam agama. Ya Allah, berikanlah Ya Allah kemampuan kami untuk mentaati perintah-Mu, untuk melaksanakan segala suruhan-Mu dan meninggalkan larangan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami isteri, ibu, wanita yang sabar, redha dan pemaaf, yang boleh mengajak dan memimpin keluarga ke syurga-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah kami suami yang saleh, suami yang baik, suami yang beriman, Ya Allah. Berikanlah hidayah dalam keluarga kami, Ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami seluruh keluarga di syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Ya Allah, peliharalah anak, cucu, zuriat keturunan kami, Ya Allah. Peliharalah ibu, ayah, adik-beradik kami, Ya Allah. Kumpulkanlah kami kembali di syurga Firdaus-Mu tanpa dihisap, tanpa diazab, Ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur, kami berterima kasih kerana Engkau menciptakan kami sebagai wanita, sebagai perempuan. Kami gembira dan kami seronok jadi perempuan, Ya Allah. Namun Ya Allah, kami diuji dengan emosi kami. Kami diuji dengan perasaan dan hawa nafsu kami, Ya Allah. Sehingga kami selalu kurang bersyukur terhadap suami kami. Kami menekan-nekan, Ya Allah. Kami memaksa untuk dia jadi seperti mana yang kami bayangkan, Ya Allah. Seperti mana yang kami harap, yang kami impikan, Ya Allah. Sedangkan Ya Allah, bahagia itu, cukup itu ada pada kesyukuran, Ya Allah. Dengan bersyukur, dengan terima dan melihat kebaikan, maka itulah kesempurnaan, Ya Allah. Ya Allah, kami berusaha untuk menjadi ibu yang baik. Tapi seringkali kami tidak puas hati dengan anak-anak kami. Kami menghitung-hitung kesilapan dan kekurangan anak. Kami membanding-bandingkan anak kami dengan anak orang lain. Antara anak-anak kami juga, Ya Allah. Kadang kami tersilap menghitung kasih sayang anak dalam bentuk harta benda, Ya Allah. Dalam bentuk perhatian, Ya Allah. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni anak-anak kami, Ya Allah. Jadikanlah kami ibu yang ikhlas, ibu yang redha, ibu yang tidak pernah berhenti mendoakan anak-anak. Kerana doa itu akan kembali kepada kami juga, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dunia ini begitu indah, begitu mempersonakan, Ya Allah. Dengan fashion, dengan pelbagai bentuk tarikan, Ya Allah. Maka Ya Allah, bantu kami kekal istiqamah, Ya Allah. Menjadi wanita yang dipandang mulia di sisi-Mu, Ya Allah. Wanita yang tidak terpengaruh, Ya Allah, dengan perubahan dunia ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudah-mudahan apa yang kami lakukan sebagai seorang isteri, kerja-kerja kami di rumah, di luar rumah, dinilai sebagai satu ibadah di sisi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami pada saat ini di rumah-Mu, di taman syurga-Mu yang sementara ini, maka kumpulkan kami kembali di syurga yang kekal abadi di akhirat kelak, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr qina azabal mahsyar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Masyaallah.